Terus ya. الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم اللهم اهدنا وسددنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Admin saya macam tak boleh share lah. Dia tak keluar gambar yang saya nak tu. Boleh bagi tak kebenaran untuk saya share? Admin? Tak keluar. Sekali lagi. Gambar ada Ustaz? Ada? Buku Ada. dah? Oh, okey. Nampak bergerak tajuk buku Perang Gerila. Jom. Okey, alhamdulillah. Tak apa. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ni dan kita sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Akademi Tadabbur Malaysia sebab menjemput saya lah untuk sesi kita, dan sesi kita ni insya-Allah kita bedah buku Perang Gerila dengan Syaitan. Alhamdulillah. Dan kita dah baca minggu lepas sampai topik bab yang ketiga. Dan bab yang ketiga ni kita bincang mengenai kelebihan dan juga kelemahan jin dan juga syaitan. Kelemahan jin, kelebihan dan juga kelemahan jin dan juga syaitan. Okey, kita dah masuk topik yang kelebihan jin, antara satunya tak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Ini panjang lebar kita bincang. Kemudian yang kedua, ini tak sempat masuk lagi. Hari ini kita akan bincang yang ni, iaitu antara kelebihan jin ataupun syaitan mereka hidup lebih lama. Sebab apa? Kerana fizikal mereka yang berbeza berbanding manusia. Ini kita tak boleh nafilah. Kerana fizikal mereka yang berbeza. Dan sebenarnya kalau kita tengok dalil yang secara terus ataupun direct yang menceritakan mereka hidup lebih lama ni tidak ada sebenarnya dalil yang direct. Cuma apa yang kita boleh ambil dalil secara tidak langsung. Tengok ini kisah kisah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf ketika Nabi SAW didatangi oleh sekumpulan jin yang dikata ni jin pertama yang beriman kepada baginda SAW. Dan mereka, bila mereka dengar bacaan Al-Quran, dia balik ke tempat mereka dan mereka melaporkan peristiwa. Dia kata apa, tengok. Dia kata apa? Wahai kaum kami, dia kata ya qaumana. Qalu ya qaumana, mereka berkata wahai kaum kami, inna sami'na kitaba unzila min ba'di Musa. Kami dengar sebuah kitab yang diturunkan selepas Musa. Jadi soalan dia sekarang ni, mereka hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu soalan dia, kenapa mereka sebut kitab selepas Musa? Sedangkan kitab yang paling dekat dengan Nabi kita adalah kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Jadi ada beberapa andaian yang boleh kita ambil daripada pernyataan kenapa mereka menyebut Isa. Mereka menyebut Musa, tidak menyebut Isa. Okey, yang pertama, jin-jin dalam cerita first mereka jumpa dengan Nabi ni, kemungkinan besar mereka ni beragama Islam ataupun berlandaskan syariat Nabi Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, isi kandungan Taurat mempunyai banyak persamaan dengan Al-Quran.
Manakala Injil hanya bersifat nasihat dan juga pengajaran. Sebab tu kalau kita buka Al-Quran, dia kalau Allah nak bandingkan di antara kitab yang sempurna, dia tak bandingkan antara Al-Quran dan juga Injil ke ataupun Zabur. Dia akan bandingkan Al-Quran dengan Taurat. Sebab kedua-duanya ada persamaan dari segi syariat yang lengkap. Contoh yang popular kita dengar Nabi Musa ni ataupun dalam kitab Taurat ada 10 commandment. Ada 10 commandment ataupun 10 perkara, 10 arahan. Sebenarnya 10 arahan itu pun ada disebut dalam Al-Quran. Dalam surah Al-An'am, kita boleh tengok, ini sekadar untuk tambahanlah maklumat. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 150. 150 sampai 151. Itu ayat-ayat yang pernah seorang ulama Yahudi yang memeluk Islam, nama Ka'ab bin Al-Ahbar. Dia kata apa, kalau kamu nak tahu apa yang disebut 10 commandment dalam kitab Taurat ataupun kitab Nabi Musa tu, kamu boleh tengok pada surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 151, 152. Itu andaian yang kedua, kenapa disebut Taurat Musa bukan disebut Injil. Kemudian, ini pandangan saya lah. Penulis berpendapat, boleh jadi, ini bukan muktamad, boleh jadi mereka ini sudah hidup dan beriman kepada dengan Taurat semenjak zaman Nabi Musa. Kerana fizikal mereka berbeza dengan fizikal manusia yang memungkinkan mereka ni hidup lama. Kemudian ketika saya ingat lagi masa saya buat research lah nak tulis buku ni, saya teringat dulu masa saya tingkatan 5, tingkatan 4 sorry. Masa tingkatan 4 sekolah Mahat tu, lama dah ni. Cerita tahun 91. Satu hari kita pergi ke perpustakaan negeri. Lepas tu duduk situ dekat section buku tu, saya jumpa sebuah buku. Buku tu cerita mengenai jin lah. Dan pengarang ataupun penterjemah buku tu seorang tokoh ulama di Kelantan nama dia Abdullah bin Haji Saleh. Dipanggil Abdullah Al-Qari, si pembaca. Dia ni bukan calon-calon, dia ni cicit ataupun kita kata cucu lah kepada Tok Kenari. Dan dalam tu saya ingat lagi, saya baca buku ada satu kisah ni. Rupanya kisah ni kemudian bila kita makin mengkaji dengan lebih mendalam, kisah ni rupanya kisah yang tidak sahih. Okey, ketika mentafsirkan ayat ni, Imam Ar-Razi membawa riwayat yang pelik tentang pertemuan Nabi SAW dengan jin yang sangat tua bernama Hammah bin Him bin Laqis bin Iblis. Dan dalam cerita tu, jin tu kata apa? Dia kata dia tua benar dah. Lepas tu dalam riwayat tu lah, Nabi kata, oh kamu ni dengan Iblis tak jauh. Kamu mungkin macam cucu, bukan anak, cucu, cicit. Kamu ni seperti cicit kepada Iblis. Jadi dia jumpa dengan Nabi, masa tu dia sangat tua. Dan dia kata apa? Dia kata ketika pembunuhan Habil bin Adam, dia masih lagi remaja. Dan dia pernah hidup bertemu dengan beberapa Nabi. Dan dia pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan Isa siap menyampaikan salam. Kalau kamu hidup lagi lepas ni jumpa dengan Muhammad, kamu sampaikan salam aku kepada Muhammad. Dan jin ni katanya semasa di Mekah tu sempat beriman dengan Nabi dan sempat belajar dengan Nabi 10 surah Al-Quran. Kalau tengok nota kaki ni disebut cerita ni dalam tafsir Ar-Razi. Walau bagaimanapun. Selain daripada itu tengok ni Dalailun Nubuwah, kitab petunjuk kenabian. Hadis atas ni, cerita ni pun disebut oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab dia Dalailun Nubuwah. Dalam bab peperangan Tabuk dan juga bab kedatangan Hammah bin Him bin Laqis bin Iblis bertemu Nabi dan memeluk Islam. Okey, walau bagaimanapun. Dia kata bahkan Imam Ibn Hajar, ni ulama hadis ni. Dia ni Imam Ibn Hajar digelar sebagai Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Dia kata apa? Dia letakkan nama Hammah ni, cici Iblis ni, dalam senarai para sahabat dalam kitabnya Al-Isabah fi Ma'rifatus Sahabah. Maksudnya cerita jin berusia panjang, cicit pada Iblis ini disebut dalam beberapa kitab. Disebut oleh beberapa ulama dalam beberapa kitab. Walaupun begitu, Imam Ibn Hajar sendiri dan juga Imam Ibn Jauzi dalam kitab mereka, contohnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu, menyatakan riwayat itu, riwayat pengislam Hammah itu tidak sabit ataupun tidak jelas sandarannya dan tidak pasti asal usulnya. Walaupun ada dalam kitab. Masih ada dalam kitab satu isu, patut penilaian sahih atau tak sahih riwayat itu isu yang kedua. Dan pada tahap kita pegang kepada penilaian oleh ulama. Kita tak ada ilmu, saya tak ada ilmu.
Tapi kita bertaklid, kita berpegang kepada pandangan ulama, dia kata benda itu tak sahih. Jadi tengok oleh itu hadis ini tidak boleh dijadikan hujah bagi menyokong perkara berhubung panjangnya umur jin. Jadi kesimpulan ini penting ni, sebab tu kalau kita baca buku, baca kitab, jangan ambil sekerat sini ya. Kena baca perhabis. Habis ni yang penting. Jadi stand saya duduk di hujung. Stand saya duduk di hujung. Cuma saya membuat andaian jin ni boleh hidup lebih panjang berbanding manusia, mungkin kerana fizikalnya berbeza dengan kita. Dan kita kata dimensi alam mereka pun tak sama dengan dimensi alam kita. Itu dah berbezanya. Kemudian saya cuba kaitkan ekstrak daripada ayat ni, sebab jin-jin ni bila dia balik cerita pada kaum dia tak sebut Isa. Kami dengar sebuah kitab yang turun selepas Musa. Jadi itu andaian-andaian yang mungkin boleh lagi kita kata diterima ataupun dipertikaikan. Kalau siapa-siapa dalam kalangan audien yang berada di sini, ada kakak saya sekali ni, Rahaizan Hani, Masya Allah. Alhamdulillah. Lama tak balik kampung jumpa dia. Alhamdulillah, rindu boleh tengok nama dalam WhatsApp ni. Okey. Itu yang pertama. Kemudian seterusnya yang ketiga. Ini kelebihan jin. Kelebihan jin yang memang kita tak ada, dia ada. Yang pertama, dia mampu melakukan perkara yang sukar. Contohnya mereka boleh bina bangunan yang besar. Mereka boleh menyelam ke dasar laut. Sebab ini dalam surah Sad. Dalam surah Sad ni Allah Ta'ala sebut beberapa mukjizat ataupun kelebihan Nabi Sulaiman. Antara kelebihan Nabi Sulaiman, baginda boleh menundukkan angin, menundukkan jin dan juga syaitan. Patut Allah kata apa? Wasyayatin, dan ada juga setan-setan ataupun jin-jin yang tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kulla banna, semua sekali. Siapa tu? Banna. Banna ni maksud buruh pembina bangunan. Jadi dia boleh buat bangunan besar-besar, tinggi-tinggi. Tapi kalau kita baca dalam surah Sabah, disebut bagaimana jin-jin ni bekerja di bawah Nabi Sulaiman. Dia kata, ya'maluna lahum ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Jin-jin ni boleh buat bangunan besar-besar, boleh buat kita kata macam periuk yang besar seperti periuk orang letak air untuk bagi minum pada unta, lepas tu tungku-tungku yang besar. Maksud dia boleh buat tu. Kenapa? Itu Allah Ta'ala berikan kurniaan kepada mereka. Dan juga Ghawwas ni jin penyelam. Ni jelam, menyelam, masuk dalam air, lepas tu ambil permata dan sebagainya. Itu memang disebut secara tak langsung berdasarkan ayat ni. Lepas tu kita orang Melayu ni, jin penyelam, kita kata hantu air ataupun jembalang air. Sebenarnya budak tidak, dia jin. Memang dia mampu buat kerja-kerja macam tu. Mungkin dia tak terikat dengan sistem oksigen, pernafasan respiratori macam hak kita manusia. Cuma tuan-tuan, saya nak share lah. Ni surah yang ke-38 berada dalam juzuk yang ke-23. Saya dulu masuk menghafal di tahfiz, cerita lama ni. Tahun 93, saya ingat 93. Lepas SPM masuk ke tahfiz, 94, sorry. Satu malam tu saya bermimpi. Tuan-tuan, mimpi tak boleh jadi hujah. Ini just nak share pengalaman. Satu malam saya bermimpi. Dalam mimpi tu saya berjalan di tepi sungai. Sungai mana? Sungai Jempun. Maksud tu saya tak tahu Jempun ni di mana. Lepas tu baru tahu Jempun ni sebab ada kawan di Negeri Sembilan. Saya berjalan di tepi sungai, Sungai Jempun. Tengah ada berjalan, tiba-tiba naik daripada air tu satu makhluk yang pelik berakar. Naik makhluk tu, saya pun tengok ke dia. Saya tak takut dalam mimpi tu. Saya tengok ke dia. Siapa kata, kamu ni siapa? Kamu ni siapa? Lepas tu makhluk tu pun, saya ingat lagi dialog dia. Dia kata, aku ni Ghawwas. Dia sebut Ghawwas. Masa tu tuan-tuan, saya baru tahun 1. Saya tak hafal lagi ayat ni sebab ayat ni berada dalam juzuk yang ke-23. Saya kata, Ghawwas. Tak apalah saya kata. Lepas tu habis mimpi. Saya ingat itu mimpi mainan tidur. Kemudian ketika saya masuk tahun 2, bila saya dah mula hafal, dan antara kita kata kebiasaan saya bila kita hafal Quran, kita akan tengok terjemahan sekali. Sebab terjemahan itu membantu untuk kita hafal. Dan itu aktiviti lepas hafal. Lepas hafal kita lancarkan tengok terjemahan. Lancarkan tengok terjemahan. Sampai ayat ni, saya pun terkejut. Wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas. Ghawwas, macam pernah aku dengar nama ni. Tengoklah terjemahan. Dia kata apa? Golongan penyelam. Saya kata, oh patut jumpa dia di sungai. Dan rupa dia naik macam berakar. Kalau tuan-tuan nonton rupa dia, kalau boleh saya bayangkan,
Tapi ini bukan absolute Ini sekadar pengalaman, tak boleh jadi hujah. Jangan boleh ada report pula perjalanan mimpi terakhir Ustaz Abdullah Bukhari pula. Tak boleh, tak boleh. Ini just nak share pengalaman. Kalau tuan-tuan tengok cerita Lord of the Ring, nombor 2 tu, Twin Tower tu ada makhluk macam pokok berjalan. Tinggi, berjalan bawa Frodo dengan siapa? 2 orang lagi tu. Macam itulah rupa dia. Allah. Okey, jadi antara satu kelebihan jin tak ada pada kita, mereka boleh buat benda-benda yang sukar dilakukan. Buat bangunan tinggi-tinggi dan juga menyelam. Dan cerita mengenai binaan menyelam ni disebut tuan-tuan dalam banyak ayat. Ini antara contohnya. Dan surah Sabah saya katakan tadi, surah Al-Anbiya sama juga. Allah kata wa minasyayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik. Dan ada juga dalam kalangan jin tu yaghusuna lahu, menyelam ke dasar lautan, sungai untuk Nabi Sulaiman dan buat kerja-kerja lain. Dan surah An-Naml ni pun sama. Surah An-Naml ni dia cerita bagaimana dia mampu bawa istana Balqis, singgah sana Balqis sampai ke Palestin. Okey, yang keempat, apa kelebihan mereka? Mereka boleh bergerak dengan laju. Ini cerita Sulaiman Sebab bila Nabi Sulaiman tanya, siapa dalam kalangan kamu ni boleh bawa arash, singgah sana tempat duduk yang menjadi kebanggaan kepada Ratu Sabah. Kata Ifrit, kata ana atika bihi, aku boleh bawa kepada kamu qabla an taquma, sebelum kamu bangun. Min maqami. Tuan-tuan jangan ingat bangun ni bangun sekarang ni. Taquma min maqami di sini sebelum majlis ni habis. Sebab cerita tafsir ayat ni, Nabi Sulaiman duduk dalam satu majlis macam kita kata tengah meeting lah. Kemudian meeting ni kalau kita kata sekarang ni okey, pukul apa meeting start pukul 9, habis pukul 1 ataupun habis pukul 12. Jadi si Ifrit ni kata apa? Sebelum tuanku bangun daripada tempat duduk tu, masa habis meeting ni berapa jam? Kata 3 jam. Saya boleh buat datang. Walaupun kita kata tak sekelip mata, secepat kilat, tetapi tetap perkara ini sukar sebab antara Sabah dengan Palestin tempat Nabi Sulaiman tu jauh. Sabah dengan Palestin ataupun Syam itu sangat jauh. Tetapi dia kata dia boleh bawa. Ini antara satu kelebihan bila Allah Ta'ala sebut, memang ini satu pengiktirafan. Itu antara kemampuan mereka. Okey, cuma tuan-tuan ini fiction lah. Gambar dibuat macam mana. Cuma adalah pernah orang share cerita singgah sana Balqis atau istana Balqis tu ada kata di Indonesia. Di Indonesia. Dia kata sebab ada mural gambaran lukisan tu di Indonesia tu dekat Candi Borobudur. Dia kata macam ada burung huduk semua sekali. Waktu dia kata Candi Borobudur tu pun dia tak ada foundation, macam akad letak situ. Allah alam. Adalah orang yang berminat dibuat kajian sampai ke situ. Tapi kalau saya stand dengan apa yang dipegang oleh para ulama. Dan Nabi Sulaiman ni bukan duduk di Indonesia dekat Candi Borobudur. Nabi Sulaiman duduk di Palestin atau kata bumi Syam. Panjanglah cerita itu. Okey, habis. Berapa dah? 3, sekarang yang 4, 5. Ini antara kelebihan jin kita tak ada juga, mereka ni mampu terbang ke udara dan boleh menerokai angkasa. Sebab apa? Ini disebut. Disebut dalam surah Al-Jin. Jin-jin ni kalau baca asbab nuzul surah Al-Jin, mereka tiba-tiba gempar. Sebab apa? Sebab naik ke langit kena panah dengan panah berapi taib bintang. Jadi perkara itu dilaporkan kepada iblis. Kemudian iblis pun rasa pelik. Buatlah siasatan. Akhirnya mereka bertemu. Sekumpulan jin bertemu dengan Rasulullah dalam peristiwa surah Al-Jin tengah baca Al-Quran di Mekah. Lalu benda pun sampai pada iblis. Iblis kata, oh, rupanya Nabi akhir zaman sudah dibangkitkan. Lepas tu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Jin cerita situasi mereka. Allah kata apa? Mereka, jin-jin ni berbicara. Jadi oleh kerana ini adalah Al-Quran, wahyu kita telan bulat-bulat. Allah kata, wa anna jin sebut, kami dahulu lamasna sama, kami berusaha mencari berita langit. Lepas tu fawajadnaha, lalu kami dapatinya penuh dengan panah berapi semua sekali. Kemudian tengok dia kata wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama', dan kami dahulu bisa boleh duduk di perhentian-perhentian di langit untuk mendengar percakapan penghuninya. Jadi berdasarkan ayat ni memang Allah Ta'ala iktiraf jin dia boleh naik sampai ke angkasa. Ini bukan kata ruang udara kita ni. Mungkin dia naik lebih lagi sampai ke atas.
mungkin menjangkau bumi, mungkin galaksi lain. Allahu a'lam, sebab langit itu sendiri pun masih lagi misteri. Lepas tu tuan-tuan, berdasarkan ayat ni nanti kita akan sampailah ulama Jordan, Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar, dia kata apa? Dia kata kemungkinan UFO yang dilaporkan kelihatan di ruang udara pada ada orang yang berpengalaman pernah terserempak dengan UFO. Dia kata kemungkinan hak tu jin, bukan alien. Mungkin juga alien, tapi kalau kita nak kata itu adalah jin pun boleh juga, sebab ada nas-nas yang menunjukkan mereka memang terbang di udara. Atau di awal kita bincang itu, jin pun ada 3 kategori. Satu yang terbang, bersayap, yang boleh terbang. Kemudian jin-jin yang menyerupai haiwan, ular dan juga binatang berbisa, macam anjing. Lepas tu jin yang berpindah randah, tengok tempat demi tempat. Okey. Yang kelima ni kemampuan mereka untuk terbang menerokai angkasa. Sebab tu tuan-tuan, kalau saya rasa saya nak kena share lah. Ada persoalan yang ditimbulkan oleh ulama. Persoalan yang ditimbulkan oleh ulama berkaitan 2 ayat. Ni benda-benda yang kita kata apa? Mungkin kita terlepas pandang. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 aja, saya stop share yang ni. Okey. Nampak skrin kita ambil surah Ar-Rahman. Kita tengok pada ayat yang ke ya ma'asyarul jin. Ayat yang ke-33 ni. Okey. Allah kata apa? Ya ma'asyarul jinni wal ins. Wahai sekalian jin dan juga manusia. In istata'tum, kalau kamu mampu tanfudu untuk menembus min aqtaris samawati wal ardi, penjuru langit dan juga bumi, fanfudu, silakan. Tapi kamu kena ingat, Allah kata la tanfudun, kamu tak mampu nak menembusinya illa bisultan, melainkan dengan kekuasaan. Dan kuasa di sini merujuk kepada kuasa mutlak pada hari kiamat. Sebab ayat ni cerita pasal kiamat dah ni. Bukan cerita sekarang ni, cerita akan datang pada hari kiamat. Dan bila hari kiamat ni, bila manusia dah dan juga jin dah berkumpul di mahsyar, pada masa itu Allah Ta'ala pun nak tunjuk dialah Tuhan yang maha berkuasa. Sebab tu dia kata Malik Yaumiddin Wajah. Lalu cabaran yang diberikan kepada makhluk yang berkumpul di mahsyar, iaitu manusia dan juga jin, Allah kata Allah cabar supaya mereka terbang, menembus ke penjuru langit ataupun bumi. Soalan yang ditimbulkan oleh para ulama tafsir, kenapa cabaran ini ditujukan kepada jin terlebih dahulu baru manusia? Dan cabaran ini cabaran untuk terbang, tembus ke langit dan juga bumi. Jadi jawapan para ulama tafsir, sebab kenapa cabaran untuk terbang, menembus penjuru langit dan bumi ni advance lagi ditujukan kepada jin baru manusia dalam kesusunan atomnya, kerana semasa di dunia dahulu jin lebih advance berbanding manusia dalam dikata aviation teknologi ataupun teknologi penerbangan. Bayangkan 1400 tahun sebelum kita jumpa berbagai teknologi, kita kata penerbangan, jin terbang dah. Sebab tu di sini cabaran itu disesuaikan, dimulai dengan mereka. Sebab apa? Sebab mereka semasa di dunia dahulu lebih menguasai teknologi penerbangan. Kemudian soalan lain pula ditimbulkan oleh para ulama pada surah Al-Isra. Surah Al-Isra kita tengok ayat yang ke-88 mengenai cabaran untuk mencipta Al-Quran. Tengok saya highlight. Saya besarkan sikit. Allah kata qul in ijtama'atil insu wal jin. Katakanlah Muhammad, kalau sekiranya berkumpullah manusia dan juga jin untuk mencipta Quran, mereka tak mampu untuk mencipta Al-Quran walaupun mereka saling bantu-membantu antara satu sama lain. Kenapa pula dalam cabaran ini, tadi cabaran terbang ditujukan dimulaikan dengan jin, sebab logiknya jin lebih advance, lebih terkehadapan berbanding manusia dalam aviation, teknologi penerbangan. Di sini kenapa pula cabaran itu ditujukan sebut kalau berkumpullah semua manusia dan juga jin? Sebab cabaran di sini cabaran untuk mencipta Al-Quran. Ketika zaman ayat Quran ayat ini turun, yang mahir dengan bahasa Arab, yang kita kata logik untuk dicabar, untuk menandingi kita kata kehebatan Al-Quran adalah manusia. Jin tak berapa nak pandai bahasa Arab. Ini antara hikmah tuan-tuan. Waktu kita nak kata Al-Quran ni dia punya perbincangan dia
ataupun dia punya luasnya perbincangan logik di sebalik suatu ayat itu, Masya Allah, Subhanallah, sangat mengagumkan. Ini antara bukti memang Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, habis tuan-tuan. Jauh saya begitu. Siapa ini just nak memperkayakan perbincangan kita supaya kita tahu Al-Quran ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kelima. Yang keenam, okey, jin ni dengan izin Allah mampu bertukar rupa. Mampu bertukar rupa dalam bentuk fizikal dengan izin Allah. Maksud dia boleh menjelma dalam rupa lain. Contoh ular ke apa semua sekali. Cuma boleh ke tak dia menjelma dalam rupa manusia? Ini ada panjang lebar perbincangan. Tak apa, kita ada masa banyak. Okay. Dalam kisah hijrah, Allah berfirman, ayat ni, Allah kata, idh yamkuru bikal ladhina kafaru, ingat bila orang kafir buat perancangan jahat, liyuthbituka, untuk menangkapmu, ataupun untuk membunuhmu, ataupun mengusirmu. Wa yamkurun, mereka buat perancangan jahat, Allah membalas, menggagalkan tipu daya mereka. Okey, bila baca tafsir ayat ni tuan-tuan, keluar ni cerita ni. Bahkan dalam apa? Dalam kebanyakan kitab sirah, contohnya ini Nato kaki 20. Dia ada buat cerita berdasarkan ayat ni, ketika Nabi nak keluar hijrah saat-saat genting ni, musyrikin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah macam kita kata parlimen dia lah, nak buat macam mana. Dan pada masa itu tengok, pada masa itu datang seorang lelaki yang menyamar dalam rupa seorang syekh. Tanya daripada mana? Aku syekh daripada Najd. Kemudian bila bincang-bincang, Syekh Najd ni macam mengapi-apikan supaya mereka membunuh Nabi. Dan kalau baca dalam riwayat tu, Syekh Najd ini adalah iblis. Maksud iblis menjelma dalam rupa seorang lelaki, syekh, lelaki yang hebat daripada Najd. Lalu dia menyokong pandangan supaya Nabi dibunuh dengan idea daripada Abu Jahal. Jadi ulama yang mengatakan jin boleh menjelma dalam rupa manusia dengan izin Allah, diambil riwayat ini. Walau bagaimanapun, riwayat ini ada pertikaian. Ada pertikaian. Sebab riwayat ini bila tengok, dia katanya bersambung sehingga Ibnu Ishaq. Jadi soalan dia gini. Ini penting ni, kita belajar prinsip asas ataupun kita belajar usul perkara asas dalam agama. Kita kena ingat perkara asas dalam agama. Jin, setan, malaikat, syurga, neraka ni, alam kubur, alam akhirat ini perkara ghaib. Perkara ghaib yang kita tak mungkin tahu melainkan dengan panduan wahyu. Wahyu itu apa? Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi bila ulama yang membawa periwayat, membawa cerita ni, kata lelaki itu adalah iblis, menjelma dalam rupa Syekh Najd, lalu menyokong pandangan kita kata pembesar Quraisy yang nak bunuh Nabi. Jadi orang mengaji hadis ini dia teliti tuan-tuan. Bila datang riwayat ni, dia kata riwayat ni datang kepada siapa? Bila pergi ke belakang susu galuh tak selesai sampai kepada Imam Muhammad ibn Ishaq, seorang tabi'in. Jadi ulama hadis tanya, macam mana periwayat cerita ni, kita kata Imam ibn Ishaq ni boleh tahu lelaki ini adalah iblis, sedangkan tak ada cara orang nak tahu benda ghaib melainkan wahyu. Nabi sebut, hari itu masa aku nak hijrah, aku dapat wahyu daripada Allah, iblis menjelma dalam rupa Syekh Najd. Jadi hak masuk ke dalam Darun Nadwah, hak beri cadangan itu adalah iblis sebenarnya. Kalau Nabi sebut, Nabi ni pintu wahyu, sah benda dia terima. Tetapi riwayat tu, dia punya kebersampungan dia sampai kepada tabi'in. Jadi riwayat itu dipertikaikan oleh para ulama hadis. Tapi kenapa saya masukkan sini? Ini asal perbincangan. Lepas ni kita akan buat conclusion. Sebab tu tuan-tuan, kita baca buku kena baca berhabis. Jangan ambil sekerat, kita pun jump to conclusion, kita pun share. Sedangkan pengarang sebuah buku, penulis, dia ada idea dia. Dan kenapa dia bawa dua riwayat begini, dia nak macam buka minda perbincangan, di akhirnya diberi conclusion. Jadi riwayat ni ada dipertikaikan. Sebab apa? Macam mana periwayat cerita ni tahu memang iblis menjelma dalam rupa Syekh Najd, sedangkan tidak ada hadis pun Nabi sebut. Ataupun saya tak jumpa lagi hadis yang sahih Nabi sebut dalam peristiwa itu, cerita di sebalik surah Al-Anfal ini memang ada iblis tu. Allahu a'lam. Yang kedua, ini pun cerita seakan-akan sama. Okey, dalam perang Badar. Dalam perang Badar, tengok ayat ni.
Allah kata wa id zayyana lahumus syaitan, ingat ketika syaitan ataupun iblis mengaburkan perbuatan mereka yang salah untuk dipandang elok dan supaya tetap diteruskan kepada mereka serta menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tidak ada siapa pun daripada umat manusia yang dapat mengalahkan kamu. Sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Maka apabila kedua pihak angkatan tentera ni, Islam dan juga musyrikin Quraisy dan perang Badar, kelihatan saling bersemuka nak berperang, setan ataupun iblis pun undur ke belakang sambil berkata, aku berlepas diri daripada kamu. Aku tak mahu ada join kamu. Aku tengok apa yang kamu tak tengok. Aku takut Allah. Okey. Ayat ni kalau baca dalam tafsir sama juga, nota kaki 21 tu, tafsir Ibnu Katsir. Dia cerita apa? Kalau baca tafsir ayat ni, dia ada dua lapis tafsiran ayat. Yang pertama hak popular, hak nak dikaitkan dengan setan jin boleh menjelma. Cerita ada orang Mekah dia ada kes dengan Bani Mudlish. Orang Mekah ada kes, ada hal, ada dendam lah kesumat dengan Bani Mudlish. Jadi bila mereka nak keluar, pada awalnya ketika mereka keluar daripada Mekah tu untuk nak menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan yang nak digempur oleh Nabi, tu cerita sebenarnya perang Badar ni. Tiba-tiba kafilah dagang Abu Sufyan berjaya selamat sampai ke Mekah. Orang Mekah musyrikin Quraisy, Abu Jahal semua tu dah keluar dah. Bila Abu Sufyan panggil balik, dia orang tak nak balik sebab dia kata halangan keluar kita musnahkan sama sekali Muhammad. Tapi tak apalah cerita dia. Bila orang Mekah nak keluar ni, mereka risau untuk meninggalkan Mekah kosong. Sebab mereka ada masalah dengan kabilah Bani Mudlish. Lalu mereka pun risau kalau kami laki-laki 1,000 orang keluar daripada Mekah menuju ke Badar untuk musnahkan Muhammad, Mekah akan terdedah kepada serangan Bani Mudlish. Walaupun benda ni sebenarnya tak logik sebab orang Arab tahu respect Mekah ni. Itu antara satu pertikaian yang kita boleh petiklah secara kritisnya. Lepas tu iblis pun dia risau kok perang ni tak jadi, dia pun menjelma dalam rupa Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dan dia panggil sekali iblis, setan-setan lain pengikut dia, jin-jin setan ni menjelma juga dalam rupa lelaki Bani Mudlish. Mereka datang satu rombongan as if macam mereka ni daripada Bani Mudlish. Sampai ke Mekah jumpa dengan Abu Jahal. Okey, kami daripada Bani Mudlish, kami bagi sokongan penuh kepada kamu, jom keluar sekali. Waktu keluarlah sekali. Sepanjang perjalanan Suraqah bin Malik, iblis lah yang menjelma Suraqah bin Malik, dia macam mengapi-apikan semangat musyrikin Quraisy. Oh, hari ni kau orang menang, hebat kita ni 1,000 orang. Sebenarnya bukan Suraqah bin Malik, itu adalah iblis menjelma. Kemudian bila tercetus perang, iblis dalam rupa Suraqah bin Malik, dia rasa macam terkejut, takut tengok malaikat di pihak Nabi, mereka pun lari bertempera. Lepas habis perang Badar, orang pun tanyalah, postmortem lah kita kata, macam mana boleh kalah ni? Antara satu sebab dia kata kerana Suraqah bin Malik dan geng-geng Bani Mudlish bersama-sama dia melarikan diri meninggalkan medan perang. Sedangkan pada awalnya dia duk api-apikan kami untuk berperang. Lepas tu cerita ini sampailah kepada Suraqah bin Malik yang sebenar. The real Suraqah bin Malik. Dia pun kata, mana ada, kami duduk kampung kami, tempat kami. Kami tak keluar pun hari tu. Dan kita kata ada alibi lagi. Lalu orang pun tertanya-tanya, habis tu siapa yang duk tolong tentera musyrikin Quraisy dalam perang Badar? Baru turun ayat ni. Turun ayat ni Allah Ta'ala jelaskan macam mana rupanya yang menjelma itu adalah iblis. Dan berdasarkan riwayat ini, ulama yang mengatakan boleh ke tidak iblis, setan, jin menjelma dalam rupa manusia, boleh. Berdasarkan riwayat ini. Walau bagaimanapun, riwayat ini juga tuan-tuan dipertikaikan oleh para ulama. Dipertikaikan oleh sebahagian ulama hadis. Sebab dia kata still benda ni tak cukup macam tu, dia kena ada dalil yang jelas cerita pasal benda ni. Allah alam. Itu kita katakan. Lepas tu kalau kita tak terima pandangan hasutan ini bukan dalam rupa Suraqah bin Malik, ni kita nak letak kat mana? Dalam kepala ni. Bila setan kata dalam kepala mereka, banyak-banyak, apa kita kata, kamu tak akan mati. Allah alam. Lepas tu tuan-tuan, kita katalah kita ketepikan kedua-dua riwayat ini
Lepas tu kita tanya pula, boleh ke tidak jin setan menjelma dalam rupa lain, yang rupa manusia bentuk lain? Kita kata benda tu ada nas secara tidak langsung. Allahu a'lam. Okey. Kemudian yang ketujuh. Ini antara satu kelebihan jin ataupun setan, mereka ni mampu bergerak dalam pembuluh darah. Mampu bergerak dalam pembuluh darah. Dan hadis ini pun ada yang cuba memahami secara kiasan. Tetapi kalau kita tengok pada nas hadis itu, dia memang sebut secara terang. Bergerak dalam pembuluh darah. Literally macam tu. Allahu a'lam. Okey, tengok. Satu hari, isteri Nabi, ni isteri Nabi yang berbangsa Yahudi, nama dia Safiyah binti Huyai. Dia datang jumpa dengan Nabi. Ketika itu Nabi duduk dalam masjid beriktikaf. Lepas tu Nabi pun hantarlah Safiyah ni pulang. Balik ke rumah dia. Tiba-tiba di tengah jalan baginda terserempak dua sahabat lelaki daripada Ansar, orang Ansar. Mereka pun tengok Nabi, mereka pun macam pusing kelahi. Lepas tu Nabi pun kata, ala rislikuma. Dia kata, kejap berhenti. Nak ke mana kamu ni? Dia kata, ini isteri aku, Safiyah binti Huyai. Lalu kedua sahabat dia kata, subhanallah ya Rasulullah. Lepas tu Nabi kata, aku bagi tahu kamu ni kenapa? Aku nak hilangkan wasangka. Syak wasangka dalam hati kamu. Kamu kata, apa ni? Nabi keluar dengan perempuan mana ni? Lepas tu Nabi berkata, kenapa? Setan ni, dia kata, yajri minal insan majrad dam. Dia boleh bergerak dalam pembuluh darah manusia. Jadi kalau kita tengok bergerak dalam pembuluh darah ni, kita terjemah, kita tak faham. Seolah-olah dia ni boleh, kita kata menguasai kita, memahami ataupun boleh tahu rahsia kita, ataupun boleh menghasut kita, satu segi juga. Tapi kalau saya tengok hadis ini secara literal. Dia boleh bergerak dalam pembuluh darah. Dan di mana dia berada tu Allahu a'lam lah. Allahu a'lam. Sebab kalau tengok orang yang ada pengalaman ni, merawat orang yang kena jin ni, dia macam-macam lah. Kadang-kadang ada wanita yang mengandung gugur. Lepas tu pergi buat rawatan ruqyah dan sebagainya. Okey. Lepas tu berdasarkan pengalaman apa yang diperhatikan oleh perawat ni, dia kata kemungkinan ada jin-jin yang duduk mana-mana bahagian tubuh ni menyebabkan sakit dan sebagainya. Lepas tu ada banyaklah pengalaman-pengalaman. Itu bukan bidang saya lah. Cuma kita boleh cerita sikit-sikit. Contohnya, pernah sekali ada seorang doktor, murid saya lah, nama dia Dr. Tak boleh sebut lah. Dia ni medical doctor tapi pada masa yang sama dia belajar juga ruqyah Islamiyah dengan almarhum Datuk Harun bin. Dia ada klinik dia di Sentul. Dan dia kata dia jumpa macam-macam di klinik. Macam uncang ke. Dia syak dia kena sihir lah. Lepas tu satu hari tu, saya jumpa dengan dia sebelum saya masuk kelas di UAE, kelas malam. Jumpa dalam masjid. Dia macam lesu. Saya tegur dia, doktor, khabar? Aduh, Ustaz, dia kata saya memang tak sihat ni. Pasal lain macam. Saya kata, kenapa? Tak tahu lah, Ustaz. Tadi saya sampai awal, dia kata saya tidur dalam kereta kat luar tu. Lepas tu bila azan, dia kata tiba-tiba tubuh saya ni bergegar. Tanpa boleh dikawal. Lepas tu dia kata saya syak, saya kena sihir lah, Ustaz. Lepas tu bila dia sebut azan ni, ada reaction tubuh dia bergegar. Memang tuan-tuan ada hadis, nanti kita akan sampai pada hadis tu. Bagaimana hadis tu Nabi sebut, setan ni, dia bencikan azan. Dengar je lawangan azan, dia akan lari sehingga terkentut-kentut dalam hadis. Kata walahu dhuratun, lahu kentut-kentut, lari. Lepas tu tuan-tuan dalam rawatan ruqyah Islamiyah ni, antara sesuatu yang kita kata sangat berguna, sangat powerful adalah azan. Adakah syaitan boleh merupa orang yang dah meninggal dan tunjuk pada kita yang hidup? Ini kemungkinan bukan syaitan, mungkin jin qarin yang berdamping dengan kita. Tapi Allahu a'lam. Dia boleh menjelma sebab memang dia nak mengacau. Lepas tu kalau kita faham konsep perjalanan ruh, orang mati habis. Masuk alam barzakh, dia tak akan balik kembali. Jadi kalau kita kata nampak orang tu, macam rupa kawan tu, itu bukan roh. Itu jin ataupun syaitan yang menjelma dengan izin Allah untuk menguji iman kita. Lepas tu kita orang belajar ni, belajar akidah, kita tahu, kita tengok dia ni mati dah tapi ada lagi depan aku. Macam jeling mata semacam. Jangan takut lah. Of course gerung lah juga sebab orang mati. Gerung lah juga. Itu saya tuan-tuan bukan nak kata saya berani tak. Saya pernah bermimpi. Mimpi ada macam setan lah nak mengganggu. Dalam mimpi tu saya pergi terekam nak belasah dia. Mungkin sebab kita masa sedar ni
Ketika sedar, minda kita duk pandang benda tu. Dia tak boleh memudaratkan kita. Tapi boleh ke tak boleh, mungkin dia boleh menjelma. Dan ada pengalaman-pengalaman. Orang yang jumpa macam tu lah. Sama ada jin menjelma untuk menyesatkan kita, menimbulkan rasa takut kita pada makhluk. Yang kedua kemungkinan qarin. Qarin, sifat yang dah mati tu. Qarin tu jin. Macam bayang kepada ruh manusia. Dia lahir sekali. Dan bila si fulan jasad ni meninggal, dia tu Allah Alam. Sama ada dia ada lagi dia pun menjelma mengganggu dan sebagainya. Tak apa. Dari berdasarkan hadis ni, kalau kita tengok jin ni, Nabi kata setan jin boleh bergerak dalam pembuluh darah. Boleh bergerak dalam pembuluh darah. Lepas tu cerita tadi doktor tadi tu. Lepas tu dia kata menggelupur dia masa adzan. Saya pun kata betul. Saya tak percaya sangat ni. Saya pegang tangan dia. Masa dia cerita saya pegang tangan dia, saya belum andai. Saya just baca ayat kursi. Tengah baca ayat kursi tu betul-betul dia kata tangan dia bergegar, kaki dia bergegar. Dia kata, Ustaz, ini bukan saya buat ni. Ini di luar kawal. Lepas tu saya pun bagi dia zikir. Sebagai zikir mana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir tu Nabi kata kalau baca pagi 100 kali, insya-Allah akan selamat daripada gangguan jin dan juga syaitan. Lepas tu tuan-tuan saya bertanya, lepas tu dalam seminggu lepas tu jumpa balik dengan Dr. Omar. Macam mana doktor? Oh, alhamdulillah Ustaz dia kata. Lepas saya balik seminggu ni saya buat Pak Ustaz sebut. 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kata Ustaz lepas buat tu seminggu. Dia kata bahu saya ni Ustaz dekat berapa tahun dah sakit. Macam tak nak bergerak. Lepas tu dia kata hilang sakit. Lepas tu saya syak, saya kena sihir. Lepas tu saya kata doktor belajar ilmu ni kena amal lah. Wirid-wirid, zikir-zikir. Alhamdulillah, habis cerita dia. Okey, habisnya ada berapa? Ada 6 ataupun 7 kelebihan jin. Okey. Kita belajar ada kelebihan dia, kita kena belajar kelemahan dia. Sebab titik kelemahan jin ini boleh menjadikan kita lebih yakin dengan kemuliaan kita. Okey, tengok. Yang pertama, kelemahan dan juga batasan kemampuan dia. Tidak dapat mengetahui perkara baik. Lepas tu tuan-tuan contoh orang yang ngangkong, cara nombor ekor. Dia pergi tempat-tempat yang dia katakan keras. Tempat tu ada penunggu. Nama je penunggu sebenarnya jin tu. Lepas tu minta nombor ekor. Minggu depan nombor apa akan keluar. Buatlah upacara tu, upacara ini. Lepas tu keluarlah nombor tu. Mungkin jin tu bagi. Jin tu mungkin bagi nombor. Jin tu bagi nombor. Sebenarnya bodoh lah. Kenapa ditipu oleh jin? Ditipu oleh jin ataupun setan. Sebab mengharapkan benda yang akan datang. Sedangkan tak ada siapa pun tahu benda gaib, benda akan datang melainkan Allah. Cuba tengok ayat ni. Ayat ni fakta jelas. Cerita mengenai kewafatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah kata falamma qadayna alaihi al-maut, bila kami tetapkan untuk Sulaiman ni kematian, tidak ada yang menunjukkan kematian Nabi SAW. Mungkin dia tengah duduk ataupun berdiri sambil bertongkat. Okey. Tidak ada apa petunjuk yang menunjukkan kewafatan Sulaiman melainkan dia kata dabbatul ardi. Dabbatul ardi semua putih ataupun anak anai yang makan tongkat dia. Falamma kharra, bila tongkat terpatah Sulaiman pun jatuh. Terkejutlah orang. Tabayyanatil jin, jelas kepada jin. Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba, kalaulah mereka ni tahu benda ghaib, ma labithu fil adabil muhin, tak adalah mereka duduk dalam keadaan hina, kerja berat seperti itu. Ini ayat asas yang kita kena faham. Jin tidak tahu perkara ghaib. Sama juga manusia tak tahu perkara ghaib. Rasulullah manusia paling mulia pun tak tahu perkara ghaib melainkan setelah diwahyukan kepada Nabi. Dan lain daripada Nabi tak ada siapa dapat wahyu. Jadi jangan kita mudah tertipu dengan dia kata perkara gaib, benda akan datang, dakwaan jin tu boleh tahu dan sebagainya. Jin macam kita juga tak tahu. Sama juga kalau tengok dalam surah Al-Jin, di awalnya bila jin-jin tu naik ke langit kena tembak. Naik ke langit kena tembak dengan panah berapi. Mereka pun macam kehairanan. Lalu Allah Ta'ala sebut, mereka mengaku. Dia kata apa? Wa anna la nadri, dan kami pun tak tahu. Adakah dengan kawalan yang sedemikian Allah Ta'ala nak bagi bencana ataupun kebaikan kepada penduduk di bumi.
Maksud dia pun tak tahu benda baik. Jadi kita pun pergi tanya dia. Dia pun tipu kita dengan dakwaan terdakwan ini. Nampak sangat tak syirik lah kita. Sama juga ayat ni. Ayat ni. Allah kata alimul ghaib, dia saja Allah yang mengetahui perkara ghaib dan dia tidak akan dedahkan ghaib itu melainkan kepada siapa pun, melainkan kepada rasul yang dia kehendaki. Maksud oleh kerana tok bomo ke ustaz ke tok guru ke bukan nabi bukan rasul tak dapat wahyu, kita jangan ada pergi tanya dia. Tapi ustaz ilmu ustaz ni tinggi, dia boleh nampak nipu. Benda tu dah menyanggah prinsip asas dalam akidah kita. Hanya Allah yang tahu benar baik. Sebab tu orang marah benar jumpa untuk bomo ni. Tapi ustaz dia bukan untuk bomo, dia ustaz, dia pakai serban, pakai kepiah. Tapi ada tak modus operandi dia, dia baca. Hak buat kamu ni sekian. Barang tu letak sekian. Benda tak nampak tapi dia dakwa dia tahu. Kalau dia ada benda tu, bermakna dia adalah bomo. Dia yang hak Nabi larang kita pergi jumpa. Kalau kita pergi jumpa orang macam ni, kononnya tu, kau dia tengok, dia boleh baca semua sekali, kasyaf lah apa semua sekali, tahu benda-benda gaib di sebalik apa yang ada pada tubuh kita dan sebagainya. Kita percaya cakap dia, Nabi kata semayang 40 hari, kena tolak pahala. Habis dia kata. Semayang tetap wajib, tapi habis dia kata. Itu yang pertama. Kemudian, Nabi kata siapa, hadis lain pada siapa jumpa dengan orang macam ni bohong, percaya apa yang dia cakap, benarkan apa yang dia cakap, dia dakwa ni, orang ni Nabi kata sudah tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, tak tahu dah baik. Limit dia. Yang kedua, tak mampu nak menandingi Al-Quran. Ini kita sebut tadi ayat tadi tu. Sama juga ni. Allah kata wa ma tanazzalat bihi syayatin. Syaitan tu sama sekali tidak boleh menurunkan Al-Quran. Ma yanbaghi lahum ma yastati'un. Waktu tuan-tuan, ini antara dalil nak menyangkal kemungkinan setan boleh ceroboh pasal Al-Quran. Sebab ada riwayat palsu yang dibawa masuk oleh musuh Islam ke dalam tafsir. Dan tanpa sedar, orang duk sebar benda ni. Dan setengah kitab tafsir itu mungkin ada sedikit kecuaian, masukkan riwayat tu. Dia kata riwayat mana? Jangan saya share. Kita tengok surah, dia dalam surah An-Najm. Jangan saya share An-Najm. Okey, nampak? Dia surah An-Najm, surah yang turun di Mekah. Ayat di sini ni. Sebenarnya ayat ni Allah kata apa? Ni afara'aitumul Lata wal Uzza. Allah kata okey. Sebelum ni dia cerita kuasa dia. Allah yang berkuasa penuh, bagaimana Nabi dia bawa naik ke langit, macam-macam lah. Waktu Allah Ta'ala pun nak tempelak musyrikin Quraisy pada zaman Nabi ketika mereka dengar ayat ni. Allah kata afara'aitumul Lata wal Uzza. Maka apa pandanganmu nak dibandingkan Allah Tuhan sebenar dengan berhala Lata, Uzza wa Manath dan juga Manath yang ketiga. Boleh banding kita tak? Tak boleh banding. Jadi dalam Quran, ini antara satu-satunya ayat yang Allah Ta'ala sebut komplit nama. 3 berhala Quraisy. Sepatutnya tuan-tuan, lepas ayat ni, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Ayat yang ke-21 nah. Alakumudz dzakar wa lahul untha. Dalam riwayat palsu tu, dia cerita Nabi, ketika Nabi baca ayat ini kepada musyrikin Quraisy, Nabi sampai ayat ni. Kalau dah begitu, Tuhan sebenar dengan berhala kamu semua. Apa pandangan kamu tentang kemampuan Lata, Uzza dan juga Manath yang ketiga ni? Adakah mereka ni Tuhan? Dan riwayat palsu tu tiba-tiba tuan-tuan, sebelum mas'alakumudz dzakar wa lahul untha, tiba-tiba Nabi dengar di telinga dia. 2 ayat. Tilkal gharaniqul ula, itulah berhala-berhala yang maha tinggi. Wa anna syafa'atahunna la turtaja, dan syafaat bantuan 3 berhala itu sangat-sangatlah diharapkan. Lepas tu Nabi pun baru baca alakumudz dzakar wa lahul untha, sebab Nabi zaman Nabi kita tak membaca, tak menulis. Jadi bisikan daripada Jibril. Kononnya petang tu Jibril datang balik, dia minta sembang. Nabi baca, tiba-tiba Nabi tambah. Nabi baca afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra tilkal gharaniqul ula wa anna syafa'atahunna la turtaja. Batu maksud alakumudz dzakar wa lahul untha, tanpa sedar. Lalu Jibril kata, Muhammad,
Aku tak ajar 2 ayat tadi tu. Lepas tu bila cek balik, oh rupanya Nabi tak sedar pada masa itu iblis duduk standby, bisik ke telinga Nabi, Nabi pun tercampur 2 ayat tu. Ni cerita ni tuan-tuan cerita palsu. Kalau ada yang cerita bawa benda ni atas meja penceramah ke, tuan-tuan kena tegur. Itu satu kebiadaban kepada wahyu Al-Quran. Kena ingat sikit. Okey, kemudian sambung lagi. Yang ketiga, tidak mampu menembus bahagian langit tertentu di dunia dan juga di akhirat. Hak ni hak saya sebut tadi ni. Hak tadi ni. Kami biasa naik ke atas curi berita langit ni. Tak boleh. Ataupun hak ni, di akhirat ni. Ayat tadi tu. Mereka terhalang daripada menembusi langit untuk melarikan diri daripada hukuman keadilan mahkamah Allah. Cuma tuan-tuan, ayat ni ada orang yang terlalu obses dengan sains. Saya sebut teranglah dalam buku ada macam seorang saintis Perancis. Buku ni lama dah, tahun 1975 tak saya diterbitkan. Dia hasil daripada kajian seorang saintis Perancis namanya Dr. Maurice Bucaille. Popular ni, tuan-tuan cari. Dr. Maurice Bucaille. Kita nampaklah macam mana rupa dia. Dan Dr. Maurice Bucaille ni, dia ni, saya cari terus. Allah. Dan dia katakan dia buat research, Dr. Maurice Bucaille. Saya share. Kita share balik. Ni orangnya. Dr. Maurice Bucaille. Dan buku dia popular ni. Buku dia popular. Al-Quran, Bible and Modern Science. Dalam buku ni tuan-tuan, jangan saya terus. The Bible, the Quran, the Science, Holy Scripture examined in the life of modern knowledge. Dalam buku ni dia ada ulas, ada ulas ayat tadi tu. Dan orang yang mungkin tidak mendalami tafsir boleh kata silap faham berdasarkan ulasan dia. Okay. Sedangkan ulasan itu kurang tepat. Dia kata ni, okey. Dia kata ayat ni menjadi petunjuk kepada atmosfera tak boleh ditembusi melainkan dengan roket. Sebab apa dia kata apa? Allah Ta'ala cabar. Wahai sekalian jin dan juga manusia, kamu tidak dapat, kalau kamu dapat menembus langit dan bumi, okey, maka cubalah tembus. La tanfudun, nescaya kamu tidak akan berhasil menembusinya illa bisultan, melainkan dengan sultan. Sultan dia kata kekuatan. Dia kata sultan, kekuatan ni lah hak dimasukkan apa bila nak tembus atmosfera tu, kena ada sultan baru boleh tembus. Dibawa teori roket. Sebenarnya salah konteks tu. Sebab ayat ni cerita di mahsyar ni. Lepas kita tengok surah Ar-Rahman tadi, sebelum ayat-ayat ni Allah Ta'ala cerita mengenai kemusnahan alam. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lepas tu sanafrughu lakum ayyuhats thaqalan, bila dah kiamat berlaku alam musnah, Allah kata kami akan ambil waktu khusus untuk menguruskan kamu wahai as-thaqalan, dua makhluk yang berat. Siapa tu? Jin dan manusia. Kenapa berat? Jin manusia sebab mereka ada tanggungjawab agama. Lepas tu bila berkumpul di mahsyar, kita jumpa ayat-ayat yang banyak lah. Allah pun cabar. Hari ni aku raja, maliki yaumiddin. Aku raja hari ni. Siapa-siapa boleh tembus penjuru langit akhirat tu. Silalah tembus. Itu cerita sebenarnya. Bukan cerita roket sekarang ni. Tetapi sebab mungkin kerana setengah orang tu dia terlalu obses dengan sains sehingga dia macam memaksa-maksa ayat-ayat Al-Quran yang tu untuk menyokong teori saintifik mereka, tetapi sebenarnya perkara itu salah dan juga tak betul. Okey tuan-tuan, kita berhenti setakat tu dulu. Saya kira kalau ada sesi soal jawab Ustaz Yusof, saya stop situ dulu. Kalau ada soal jawab boleh buka mic ataupun tanya soalan. Ada soalan tak?
setakat yang kita bincang malam ni ataupun apa soalan yang berkaitan dengan ni. Ada soalan tak? Respon sikit sebab saya rasa macam saya kat seorang-seorang. Skrin tadi boleh nampak semua sebab dia macam berubah sikit sistem Zoom ni. Dengar Ustaz, dengar. Okey, alhamdulillah. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada setengah-setengah dia orang mendakwa dia tu boleh nampak macam dia buka hijab, boleh nampak lah macam ada gangguan ke apa tu. Is it kita boleh percaya orang macam tu? Itu saya dah ulas minggu lepas ajak, tapi tak apa. Saya tunjuk lagi sekali. Dia gini apa proof yang dia bercakap benar? Cuba komen. Kita just kita dialog sikit. Mila Puan Mila ke Cik Mila? Ya. Apa proof dia bercakap benar? Tak ada proof tu. Dia Tak ada proof. ada proof tu yang kita kata tak. Yalah, siapa Okey, boleh buktikan kan? Betul. Okey, sekarang ni cuba tengok skrin. Saya share. Ni. Kelebihan dia tak dapat dilihat oleh mata. Sekarang ni kita nak dengar cakap dia ke ataupun kita nak pakai Al-Quran. Tengok Al-Quran kata apa? Allah kata Allah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taranhu. Ini yang 2 minggu lepas saya dah ulas. Setan ni, jin setan melihat kamu dan kamu tidak dapat melihat mereka. Dan berdasarkan ayat ini kata Imam Asy-Syafi'i, dia kata apa? Imam Asy-Syafi'i kata, Imam Syafi'i menghukum orang yang mendakwa mampu melihat jin dalam bentuk asal ketika orang lain tak dapat lihat. Tertolak syahadahnya ataupun pensaksian dia. Dan kena ta'zir, hukum denda kerana telah menyalahi nas Al-Quran. Tambahan pula ia termasuk perkara ghaib yang tak dapat dipastikan kebenarannya melainkan dengan panduan wahyu. Jika seseorang mendakwa dirinya mampu melihat jin, jadi penulis menyempurnakan situasi mereka dalam 4 situasi. Yang pertama, berdusta. Berdusta. Dan benda ni tak mampu diaudit. Dia kata, saya nampak lah sekian. Awak nampak? Kenapa saya tak nampak? Oh, ini kelebihan saya. Saya boleh nampak. Daripada kecil lagi saya memang diberikan kelebihan oleh Tuhan, saya boleh nampak. Tak ada proof. Kecuali kita kena buat alat. Bila kita buat alat. Alat tu kita panggil Jinnomoto. Alat yang khusus boleh mengesan jin. Kat mana awak nampak sana? Kita boleh letak alat tu. Lepas tu dia punya reading. Betul ada jin. Masuk benda tak boleh disukat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bukan kelebihan. Tetapi dia mengalami gangguan. Bila dia kena gangguan, dia sakit. Bukan kelebihan. Kena pergi berubat. Yang ketiga, ini ada masalah psikiatris. Mental disorder. Maksudnya dia chemical imbalance. Lepas tu kalau orang yang skizofrenia contohnya, dia macam dengar-dengar bisik-bisik. Padahal tak real pun. Yang keempat, karamah. Jadi kalau tanya saya, itu dakwaan awak sajalah. Dan awak tak boleh proof apa-apa. Dan saya pun tak semestinya kena percaya apa awak cakap. Tapi yang pasti, saya beriman kepada Al-Quran. Awak katalah awak dapat kelebihan ni, warisan daripada siapa semua sekali, ikut awak lah. Tapi saya berpegang pada Al-Quran. Allah kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih tentang satu perkara, farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembalikan isu kepada Al-Quran dan juga sunnah. Okey. Ustaz, tak dapat lihat atau dengar tapi dapat rasa. Contoh mata rasa panas. Ini Allah alam lah. Dia lihat dengan rasa tu mungkin benda lain. Rasa tu setengah orang terasa macam meremang, berumur, duduk satu tempat. Saya boleh kata macam ni lah. Yang bertanya. Kemungkinan psikologi kita. Benda tak ada pun. Kita rasa macam ada, meremang, berumur. Lepas tu kita pun percaya benda tu ada. Kucing melintah kita kata, oh benda tu. Kalau kita jenis tak peduli, lantak dia lah. Tapi tak boleh nafi, ada. Kadang-kadang kita rasa. Sebab apa orang duk buat teori lah. Kenapa kita meremang tu dia punya reaction. Bila duduk dengan kita ni. Allahu'alam. Dan sebenarnya kita terlalu berkira ataupun kita terlalu obses sangat sebenarnya dengan jin ni sebab kita tak tahu. Kita tak kenal mereka mengikut neraca Al-Quran dan juga sunnah.
Once kita kenal, kita rasa okey, dia hanyalah makhluk seperti kita yang dia ada kedudukan dia, ada tempat dia. Dan kita pun boleh terdedah kepada gangguan dia macam kita boleh terdedah kepada gangguan manusia. Manusia hak nakal, hak jahat. Jadi cara untuk elakkan diri kita daripada terkena gangguan manusia hak nakal, hak jahat ni, satu, kita jaga akhlak kita. Dan kita tidak pergi ke tempat-tempat ataupun mencetuskan sesuatu yang menyebabkan orang-orang makhluk jahat ni trigger untuk kacau kita. Allahuakbar. Okey. Pendapat Ustaz tentang wali dalam kalangan jin. Begini istilah wali ni pun kita nak kena define balik. Wali ni kadang-kadang kesilapan orang kita bila sebut wali, dia cerita okey, yang bertanya ni saya nak tanya direct lah. Tak ada masalah, kita bincang siapa syuhada? Apa yang syuhada tak boleh bukan mic tak apa. Ni kita just sembang-sembang. Apa yang syuhada tahu tentang wali? Definisi wali itu apa? Definisi wali. Boleh syuhada? Yang saya faham wali ni yang dari kalangan orang-orang yang Rapat dengan Allah soleh. rapat dengan Allah, soleh, mukmin, macam tu Ustaz. Dia nak kena ada keajaiban kepada dia ke tak payah? Tak apa, ni just kita bincang-bincang sembang-sembang. Macam mungkin diberi karomah juga ke Ustaz? Okey, tak apa, terima kasih. Tengok saya share je. Dia gini semua ada dalam Quran belaka. Cuma kesilapan orang kita ni, kita tidak direct kepada sumber agama bila kita bincang isu-isu. Okey, tengok surah Yunus. Surah Yunus, in fact saya pernah buat tentang pasal wali Allah ni. Okey, tengok surah Yunus. Allah kata, ala ketahuilah inna awliya Allah, para wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa risau dan sedih. Tak risau benda akan datang, sedih benda hak lepas tu. Kehilangan, kerugi tak ada. Sebab dia yakin bulat-bulat pada Allah, janji Allah pada masa akan datang untuk dia, dan juga hak lepas tu takdir Tuhan dia redha. Kemudian sifat mereka macam mana? Dua, tengok. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman, full beriman. Dan juga kanu yattaqun fi mudhari', ongoing, sentiasa bertakwa. Mudahnya kalau kita comply dua syarat ni, wali lah kita. Tak semestinya kita ada karamah. Sebab apa kata Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i ini dinaqal, dipetik kata-kata beliau oleh Imam Ibn Katsir dalam Muqaddimah Tafsir Ibn Katsir. Bila kamu tengok seorang tu diberi keajaiban, terbang di udara, berjalan atas air, kamu jangan cepat nak kata dia itu adalah wali Allah, sehinggalah dia diukur kehidupan dia dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Kalau dia seiring kehidupan dengan Al-Quran dan juga Sunnah, keajaiban yang muncul pada dia itu kemungkinan karamah. Kemudian karamah ni pula tuan-tuan, ada dua jenis. Satu karamah yang dipanggil ma'nawiyah, yang tak nampak tapi ada. Yang kedua karamah hissiyah, karamah yang nampak. Rupanya karamah yang nampak itu kelas kedua. Contoh wali itu berjalan atas air. Kita tengok hebat wali itu. Contoh wali itu terbang pergi ke Mekah balik hari. Hebat. Tapi apa kita dapat manfaat untuk kita? Kita tak dapat apa, kita dengan cerita lah. Karamah yang kedua, yang jauh lebih hebat, kekal, kita kata karamah ma'nawiyah. Contoh Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari. Imam Asy-Syafi'i meninggal terlahir tahun 200 Hijri. Kita dah 1200 tahun. Kita memang bermazhab dengan mazhab beliau. Karya dia, para ulama tulis buku karya mereka. Mereka tak ada pula dengan cerita Imam Syafi'i terbang ke, berjalan atas air ke, Imam Bukhari ke. Tapi kalau kita buka Sahih Bukhari, kita baca hadis Nabi, kita kenal Nabi, kita dekat dengan Tuhan. Dan selagi mana tak kiamat, selagi mana orang duk pegang kitab dia itu adalah karamah, kemuliaan yang kekal sampai bila-bila. Ini karamah kelas pertama. Tapi orang kita tak nampak ni. Sebab mungkin cara pengajian kita hanya ditonjolkan karamah ni berjalan atas air. Wali Allah tu hebat, mulut masin semua sekali. Sedangkan itu secondary yang nombor dua. Yang pertama karamah ni adalah karamah yang kekal. Macam contoh dalam kalangan orang Melayu, wali Allah lah kalau saya boleh nobatkan siapa? Pengarang kitab tu, pengarang terjemahan tafsir Pimpinan Ar-Rahman.
tahun 60-an. Sebelum tahun 60-an tu orang Melayu Malaysia nak faham Al-Quran kena refer kepada terjemahan Indonesia. Lalu Syekh Abdullah Basmih, dia ni orang Yaman tapi duduk di Malaysia, duduk di Melaka. Dia kerja dengan utusan Melayu. Dia hasilkan terjemahan tu. Lepas terjemah 10 juzuk tahun 60-an 70-an, dia naik bas pergi ke Kelantan jumpa dengan Datuk almarhum Datuk Mufti Haji Noh. Orang Kelantan panggil Tok Peti Haji Noh. Saya mau terjemahan itu. Akhirnya lengkap. Bila tu tahun 70-an. Jadi sampai sekarang orang Melayu nak faham Quran, nak tahu ayat ni, ala inna awliya Allah, nak tahu bahasa Melayu, kita pun buka. Dalam Android telefon pada Abdullah Muhammad Basmih. Kita pun tengok, kita pun faham Al-Quran. Kita pun makin dekat dengan Tuhan. Kerana karya siapa? Kerana usaha dia. Itulah karamah. Walaupun kita tahu cerita Syekh Abdullah Basmih ni ataupun Tok Peti Haji Noh, kita dua orang, mereka berdua tak ada pula dengar cerita perjalanan atas air tu. Nak pergi ke Kelantan kena terbang. Jadi cara kita memahami konsep karamah, istilah wali ni kena betul kembali. Kemudian bila sebut wali ni, kalau kita comply dengan dua syarat ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun, walilah kita. Cuma adalah pembahagian wali kecil, wali besar. Orang beriman, wali kecil. Hak tinggi sikit darjat dia. Dia kata wali Allah ni macam ulama-ulama hebat lah, ataupun jasanya besar. Allahu'alam. Okey, ada bayi. Ya. Tak apa, lagi bayi dulu. Okey. Adakah wujud riwayat golongan jin yang beriman membantu dan para sahabat dan perang Badar? Setakat saya tahu, jin tak ada. Kalau berdasarkan nas yang sahih, hadis sahih, hadis sahih Muslim tak selesai, malaikat yang membantu. Tapi jin saya tak jumpa lagi lah. Bukan tak ada, saya tak jumpa. Yang kedua, soalan pada FB, ada bayi kuat menangis kerana gangguan jin. Macam mana bayi boleh tengok jin? Sebab tu kita kata dia menangis sebab dia melihat jin, dan bukan satu kelebihan. Satu sakit yang menakutkan dia. Nampak tak? Dalam keadaan biasa dia tak menangis. Dia tengok mak dia, ayah dia, tengok kucing, dia tak menangis. Tiba-tiba sekali keluar rupa jin. Bermaksud itu gangguan, bukan kelebihan. Dia pun sakit, dia pun menangis. Maksudnya saya nak kata bukan kelebihan. Okey. Ya, sila Tuan Rahmat. Tentang jin dengan iblis tu ada dalam saluran darah tu. Ya, ya. Jadi dia membuatkan kita sakit. Adakah kita yang sakit sekarang, contohlah yang sakit ni, adakah perlu baca banyakkan zikir atau melalui perubatan juga? Ataupun perubatan yang kedua itu? Macam mana tak? Dia gini ya, Nabi sebut tu bukan kata 100% begitu. Bukan semua benda ni kaitkan dengan jin atau setan lah. Nabi sebut tu, apa yang saya faham, satu bentuk gangguan dia. Ataupun kalau kita nak pergi lebih mendalam, nak cerita setan ni, dia boleh pergi ke segenap tubuh kita, dia boleh hasut kita buat benda jahat. Itu pun satu makna jugalah. Tapi kalau kita nak letak 100% kepada gangguan setan ni, tak betul juga. Tapi tak nafi. Tak nafi sebab saya pernah cerita sebelum ni ya. Bagaimana orang sakit, fizikal tak sihat, dia boleh terkena gangguan lebih tinggi possibility. Sebab setan dia akan ambil peluang segenap ruang untuk merosakkan anak Adam. Contoh, katalah seorang lelaki yang beriman. Lepas tu dia pun dapat sakit. Setan tak mampu nak hasut dia supaya salahkan takdir dalam minda dia tu. Tetapi setan boleh ganggu dengan cara lain. Contohnya ganggu orang di sekeliling dia berputus asa on his behalf. Kenapa dah sakit lama sangat? Setan boleh hasut lagi tu. Ataupun setan boleh datangkan mimpi-mimpi ngeri yang mengganggu dia. Okey. Okey, apa pendapat Ustaz? Kita baca ayat sujud sejadah, kemudian lakukan sujud tilawah setiap kali untuk melindungi dari gangguan syaitan. Okey, jika ni betul, ni pasal apa? Cuma hadis ni kalau saya faham, dia lebih kepada signifikan. Sujud tu penting. Sujud tu penting sebab sujud ni kita menyanggah setan. Setan ada hadis Sahih Muslim tak selesai, setan kata Allah anak Adam sebab aku tak sujud maka aku ditimpa kecelakaan. Betul. Cuma nak kata ini satu cara boleh juga secara tak langsung, tetapi lebih tepat kalau kita gunakan kaedah yang holistik nak hindarkan diri kita daripada gangguan jin atau setan. Tapi hak sujud ni memang betul, ada hadisnya. Terima kasih. Ni Ustaz Isuk punya ni, admin ni. Okey.
Ustaz, nak tanya itu ada betulkah di dunia manusia memang tak boleh melihat jin tapi di akhirat nanti boleh Ustaz? Setakat ni saya tak jumpa lagi nas tu. Tetapi isu dia di mahsyar ni, contoh Allah kata dalam surah An-Nahl, surah Al-Hijr. Allah kata walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustaakhirin. Kami tahu hak sebelum dan selepas daripada kamu secara terperinci, secara detail. Antara maksudnya kami tahu dan kami kumpulkan mereka semua di akhirat ataupun di mahsyar. Dan kalau kita tengok dalam nas-nas hak secara umum, macam contoh dalam tengok surah Ibrahim, tengok dekat skrin saya share. Ya, semua dah. Kalau kita tengok dalam surah Ibrahim contohnya, ya, mana dah share. Surah Ibrahim, kisah dialog antara manusia dan iblis dan neraka ni. Cerita ayat yang ke-22. Allah kata waqala syaitan, berkatalah syaitan. Kata syaitan siapa? Kepada manusia. Lamma qudiya al-amru, bila dah selesai segala urusan, dah ke syurga, dah ke neraka, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah dulu janji yang benar, aku janji juga, tapi aku janji palsu. Waktu dia kata apa? Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan diri kamu. Ayat ni cerita dialog yang berlaku dalam neraka. Dialog penyesalan. Jadi bila berdialog ni kita boleh nampak ni. Saya assume berdasarkan ayat ni dialog yang terang depan mata. Dan satu lagi kita kena ingat antara perbincangan ulama, dia kata kenapa di dunia kita tak boleh melihat jin? Sebab fizik kan kita berbeza, kantang mata kita dicipta Tuhan untuk melihat benda sepatut kita lihat. Dan di dunia banyak benda tak logik. Kita fikir tentang akhirat, tapi bila kita sampai ke akhirat, kita akan faham. Contoh macam mana manusia berjalan atas muka. Allah kata alladina yuhsyaruna ala wujuhihim ila an-nar. Jadi sahabat tanya macam mana orang berjalan atas muka? Di dunia tak nampak, tapi di akhirat ada. Di dunia mungkin kita tak nampak jin, tapi berdasarkan nas-nas secara tak langsung, indirectly, seolah-olah menunjukkan kita boleh tengok jin di akhirat. Allah. Okey, dah 10.20. Satu soalan terakhir sebelum saya berhenti. Satu soalan terakhir. Saya kata, Alhamdulillah. Rasa Ustaz Yusuf tak ada apa-apa, saya kembalikan kepada admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Syukran. Okey, admin Akademi Tadabbur, saya kembalilah kepada anda. Kita tutup teruskan ataupun saya terus tutup. Okey, kalau tak ada apa, Alhamdulillah, setakat dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu. Dan kita teruskan nanti dalam 2 minggu akan datang, beberapa lagi limitation jin ataupun setan. Allah. Apa yang baik pada Allah, apa yang buruk pada kelemahan diri sendiri, mudah-mudahan konsep kita pada malam ini dapat memberi manfaat bersama. Dan tuan-tuan, Akademi Tadabbur ni sebuah pertubuhan yang buat program perkongsian ilmu tanpa mengenakan bayaran. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak infak untuk penyebaran ilmu, sangat baguslah. Sangat bagus. Sebab kadang-kadang perkara-perkara begini pun penting juga untuk kita meneruskan kelangsungan pembelajaran. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.